Cadangkan juga. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan media. Saya bagi pihak ahli-ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional ingin melahirkan rasa amat kesal di atas tindakan speaker yang langsung tidak peduli kepada semangat persefahaman yang telah kita cuba wujudkan untuk memastikan perjalanan sidang Dewan ini berjalan dengan baik dan lancar. Pada petang ini, kami dikejutkan dengan tindakan speaker yang telah menukar nama-nama ahli Dewan Negeri dari Perikatan Nasional yang telah kita calonkan untuk menduduki beberapa jawatan kuasa pilihan Dewan Negeri Selangor. Ada 6 jawatan kuasa pilihan dan 3 jawatan kuasa pilihan khas yang kami diminta untuk menamakan ahli-ahli di kalangan ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional. Dalam menentukan keanggotaan setiap jawatan kuasa ini, kami telah meneliti latar belakang, kemahiran, pengalaman ahli-ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional supaya mereka dapat memainkan peranan yang lebih efektif dalam jawatan kuasa pilihan Dewan Negeri Selangor. Kerana itulah matlamat jawatan kuasa pilihan Dewan Negeri Selangor untuk memastikan prinsip semak dan imbang, check and balance ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun apa yang berlaku pada petang ini, beberapa jawatan kuasa telah ditukar nama wakil daripada Perikatan Nasional. Dan begitu juga dengan komposisi. Betul, biasanya bilangan ahli daripada kerajaan lebih daripada pembangkang. Tetapi kita harus ingat jumlah pembangkang di negeri Selangor satu jumlah yang amat signifikan, 22, sedangkan backbenchers adalah 24. Speaker cuba memberikan tafsiran yang salah bahawa kerajaan mempunyai 34. Saya percaya kita semua sedia maklum, eksekutif tidak boleh duduk di dalam jawatan kuasa pilihan Dewan Negeri Selangor. Kerana prinsipnya adalah untuk check and balance. How could you allow executive members to be part of the committee members of this jawatan kuasa pilihan? Maka jumlah BBC backbenchers hanya 24. Pembangkang 22. Hampir sama. Maka saya telah ambil inisiatif bersama-sama dengan Yang Berhormat Sungai Raman untuk mengadakan perbincangan dengan speaker jauh lebih awal sebelum sidang Dewan bermula supaya ada persefahaman. Dan akhirnya speaker telah bersetuju supaya pihak kerajaan diwakili oleh 4 ahli dan pembangkang 3 ahli. Sebab itu bila kita diminta untuk kemukakan nama ahli-ahli daripada Perikatan Nasional, kita diminta menamakan hanya 3 nama. Kita telah kemukakan 3 nama. Tak maaf, senarai ini saya dah koyak. Sebab dia tidak patuh kepada senarai yang kita. Ini senarai yang kita serahkan kepada speaker. Yang mahal. 3 nama untuk setiap jawatan kuasa. Tetapi apabila dibentangkan oleh Datuk Menteri Besar, beberapa nama telah ditukar. Sebagai contoh, jawatan kuasa pilihan pihak berkuasa tempatan. Kami mencadangkan Yang Berhormat Dengkil, Yang Berhormat Sungai Kandis dan Yang Berhormat Taman Medan. Speaker
tanpa konsen daripada Perikatan Nasional telah mengekalkan hanya Dengkil dan Sungai Kandis dan tukar Taman Medan kepada Batang Kali. Mengapa? Mengapa speaker nak menentukan wakil daripada Perikatan Nasional? Apakah speaker nak menutup mulut wakil-wakil daripada Perikatan Nasional untuk berbincang di dalam jawatankuasa yang telah ditetapkan? Yang mengejutkan saya ialah jawatankuasa peraturan tetap. Ini antara jawatankuasa yang penting kerana dalam perbahasan saya juga, saya telah memberi banyak contoh. Jawatankuasa peraturan tetap Dewan Negeri Selangor banyak yang obsolete, yang belum dimurnikan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Selangor. Tidak dimurnikan dengan Perlembagaan Persekutuan. Saya beri banyak contoh. Sebab itu jawatankuasa peraturan tetap ini kita letak wakil Perikatan Nasional yang ada pengalaman, yang memahami keperluan dan tuntutan perubahan tersebut. Kita mencadangkan Yang Berhormat Sungai Ramal. He was the former Deputy Speaker of the State Assembly Meeting. Yang Berhormat Gombak Setia, kerana ini penggal kedua. Dan juga Yang Berhormat Ulu Bernam. Hari ini, Speaker potong daripada 3, hanya dibenarkan 2 saja. Ini tidak yang dipersetujui bersama. Dan daripada 2 dia kekalkan 1 lagi dia tukar kepada Yang Berhormat Permatang. Saya tidak mengatakan Yang Berhormat Permatang tidak mampu menjalankan tugas. Beliau juga seorang peguam yang ada pengalaman. Tetapi saya tidak mahu speaker menentukan siapa wakil daripada Perikatan Nasional. Speaker tidak boleh dictate siapa wakil kami. Biarlah kami yang menentukan. Inilah amalan di Parlimen pun. I was part of the committee before. Sekurang-kurangnya speaker memanggil pembangkang dan bertanya, siapakah yang dicadangkan oleh pihak pembangkang. Sebab itu perjalanan lebih harmoni dan lebih baik. Tetapi seolah-olahnya apa yang dilakukan oleh speaker pada petang ini cuba instigate dan mengganggu perjalanan Dewan pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi kami ingin melahirkan rasa kesal kerana kita juga menyaksikan yang membentangkan usul adalah Menteri Besar. Tetapi yang cuba mempengaruhi Menteri Besar adalah speaker. Speaker tidak boleh bertindak secara tidak adil. Speaker sepatutnya conduct the proceedings of the assembly secara adil. Menteri Besar telah membangun, memberi keterangan bahawa beliau bersedia untuk menarik balik pelantikan jawatankuasa peraturan tetap. Tetapi speaker bulldoze untuk diluluskan juga. Jadi untuk apa kami duduk di dalam Dewan kalau yang membentang usul telah mengemukakan maklum balas untuk bertindak lebih adil, tetapi speaker overrule Menteri Besar pada petang ini. Ini jelas kita saksikan bagaimana speaker boleh menafikan hak orang yang membawa usul untuk memberikan maklum balas. Sebab itu kami mengambil keputusan tidak perlu lagi tunggu di dalam Dewan dan kita tidak mahu meneruskan pelantikan jawatankuasa ini kerana kita mahu kerajaan negeri bertindak adil dan menghormati kehadiran Perikatan Nasional yang cukup besar dan signifikan. Dan kami berikrar kami mahu melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami dengan sebaik mungkin sebagai blok semak dan imbang dalam setiap jawatankuasa ini. Tetapi jangan speaker yang menentukan perjalanan dan juga keanggotaan setiap jawatankuasa ini. Okey? Ada lagi? Dato' Azmin, so now there are now 3 representatives from PN or not? No. No? Okay, We decided not to continue with the discussions on the appointment of the members of this committee. Huh? who was dropped out? Who? Who was dropped out? I mean, like, Few. You gave up 3 names. You gave 3 names, right? They retained only 1, they dropped 2, and they replaced 1. So the replaced one, okay, is actually from PN or not? From PN, but again, the composition is much less. Because now only 2. We should be represented by 3 members of
Perikatan Nasional. So I thought you said you sent in 3 names. Ya. Alright. And so what happened was that they rejected 2 names and they asked you to choose another 2. They didn't ask us. No, just put the name. Without our consent, and the speaker dictated Permatang must be appointed in jawatankuasa peraturan tetap. Okay, so then now altogether, how many of you? 2. Only 2. Yes. So even the 2 that are there were not chosen by you, correct? 1. only. Only 1 is chosen by you. So the other one who's there is not chosen by you. Yep. No. Okay, who was the guy who was not chosen by you? Permatang. Ramatang. Okay, and the other third one not in the list. Okay, who was dropped out? Sungai Kandis. Gombak Setia and Ulu Bernam. Gombasuki and Nurul Bernam, they were dropped out. Okay, you check with them to see whether if they actually were maybe they asked to be dropped out. Anything? They are here with us. Who's that? They are here with us. Where? Okey, soalan lain? The fact is they did not honor. Dah. Macam mana? Speaker kan nak dipelantikan ni dah sebelum ni lagi kan, tapi apa respon speaker masa tu? Ya, ketika itu kita memutuskan supaya ada persefahaman, supaya perwakilan daripada Perikatan Nasional itu biarlah adil. Walaupun kami mencadangkan sebahagian daripada jawatankuasa ini dipengerusikan oleh Perikatan Nasional. Daripada 9 jawatankuasa, hanya 1 dibenarkan untuk kami pengurusikan, which is PAC. 8 dipengurusikan oleh kerajaan. I put in writing immediately after the meeting took place with the speaker. Saya follow up with a written request to the speaker to consider the members of the committee and also the chairperson for some of the committee should be chaired by Perikatan Nasional. Tapi semua itu ditolak. Tak apa. But at least the members of the committee itu must be Remain. fair to Perikatan Nasional. Simple request. I'm not asking additional budget. Ini hanya perwakilan yang sepatutnya adil kerana wakil kita juga ada kemahiran. Did they qualify for real? Of course. All of them All of us are qualified. No, there was no grounds for disqualification. There's no such things as reasons for them to be disqualified. Tak ada. Mana ada boleh? Ada kalian mana boleh gerak? Okey, ada soalan lain? Bagi rakyat mana boleh gerak? Ya. No, saya telah sebut dalam Dewan, saya minta Menteri Besar sebagai ketua majlis bertindak secara adil. Dia jangan tunduk kepada speaker sebab dia ada, selain pada Menteri Besar adalah ketua majlis. Ini semua adalah jawatankuasa Dewan. Jawatankuasa Dewan perlu bersidang dan melaporkan laporan kepada Dewan. Di dalam Dewan, Datuk Seri Amiruddin Syari adalah ketua majlis. Maka saya minta dia bertindak. They can't move with this committee without the representation of Perikatan Nasional, di mana ada check and balance. Sebab itu saya tidak setuju dan kami mengambil keputusan untuk keluar kerana dia juga tidak menghormati amalan, convention dan juga persefahaman yang telah diwujudkan. Okey? Tapi kalau Menteri Besar tak ambil apa-apa tindakan, Itulah Menteri Besar PH. But sir, it's very difficult for Amiruddin to act because you were his former boss. No, because I said it in the Dewan. You as Ketua Majlis should not be dictated by DAP. Ya. Okay. Ini masalah Selangor sekarang. Okay. Alright. Sebenarnya saya dah ada PC lain. Saya nak sambung PC yang lebih senang lagi. Dah koyak juga. Ini sebenarnya PC yang saya nak buat. Okey. Okey. Tak apalah duduk. Pertama sekali saya nak memaklumkan bahawa
22 ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional telah menunjukkan prestasi yang amat cemerlang dalam sidang Dewan Negeri Selangor baru-baru ini. Saya melihat sendiri bagaimana mereka terlibat, kesemua 22 ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional terlibat dalam sesi perbahasan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengambil bahagian. Ini satu kejayaan yang luar biasa. Yang kedua, mereka juga telah mengambil peranan yang aktif dalam sesi pertanyaan dan juga dalam sesi penggulungan. Bukan sahaja kita mengemukakan kritikan kepada kerajaan negeri, tetapi juga kita telah mengemukakan saranan syur yang cukup positif demi rakyat di negeri Selangor ini. Ini membuktikan bahawa 10 portfolio yang kita bentuk sebelum ini cukup efektif. Kerana setiap ketua portfolio telah menumpukan isu-isu tertentu, sama ada pendidikan, kesihatan, perumahan, kerajaan tempatan, keuangan dan sebagainya. Dan isu-isu ini telah mendapat perhatian daripada kerajaan negeri dan mereka telah pun memberikan respon, dan ini menunjukkan Perikatan Nasional yang mendapat dukungan yang cukup kuat dalam pilihan raya negeri yang lalu telah memenuhi aspirasi rakyat. Kerana di Dewan inilah kita membawa suara rakyat dan kami telah memainkan peranan tersebut. Belanjawan 2024 telah diluluskan sehingga ke peringkat jawatankuasa dan juga usul pembangunan. Tetapi kita berharap pandangan-pandangan dan syur yang telah dikemukakan oleh Perikatan Nasional ini mesti diambil kira oleh kerajaan negeri dalam pelaksanaan dasar-dasar untuk tahun 2024. Saya juga berpuas hati selaku Ketua Pembangkang dengan performance dan prestasi ahli-ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional sebagai blok semak dan imbang. Mereka telah mengemukakan kritikan yang tajam, yang berfakta, factually memang cukup baik, tetapi perbahasan itu cukup matang, tidak beremosi, tidak melontarkan tuduhan yang tidak berasas, tetapi berdasarkan kajian, research dan homework yang telah kita lakukan, dan ini membuktikan bahawa Perikatan Nasional mempunyai penyelesaian ataupun solutions terhadap masalah rakyat pada hari ini. Sebenarnya saya juga nak umumkan pada petang ini bahawa kita akan mengambil bahagian aktif dalam 9 jawatankuasa pilihan, tetapi oleh kerana apa yang berlaku, kami terpaksa menangguhkan penyertaan kami sehinggalah Menteri Besar menyelesaikan masalah komunikasi dengan speaker supaya penyertaan Perikatan Nasional itu lebih adil, dan sekiranya perkara ini dapat diselesaikan segera, kami bersedia untuk memberikan khidmat dalam 9 jawatankuasa termasuk jawatankuasa pilihan khas, kerana kami yakin kami boleh menyumbang idea-idea baru dan juga penyelesaian terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan oleh rakyat di negeri Selangor ini, khususnya dalam 9 jawatankuasa, iaitu jawatankuasa kira-kira wang PAC, jawatankuasa hak dan kebebasan, jawatankuasa pilihan PBT pihak berkuasa tempatan, jawatankuasa peraturan-peraturan tetap, jawatankuasa pilihan pejabat daerah dan tanah, jawatankuasa pilihan agensi badan berkanun dan anak syarikat, dan jawatankuasa pilihan khas pengurusan sumber air negeri Selangor, jawatankuasa pilihan khas mengenai keupayaan kebertanggungjawabан dan ketelusan ataupun SELCAT, dan jawatankuasa pilihan khas pembasmian kemiskinan. Namun perkara ini ditangguhkan kerana tindakan speaker yang gagal untuk mewujudkan suasana yang harmoni, dan kita menyerahkan kepada Menteri Besar untuk selesaikan segera sebelum kami kembali untuk mengambil bahagian dalam jawatankuasa ini. Okey, terima kasih. Alright. Okay. Kena balik Dewan. Balik Dewan. Kata Sri nak mic tadi. Oh, ya. Ini kejap. Ini kejap.
Habis tentang expansion sikit tentang kompleks sukan Shah Alam yang Wabi buat video tu. Boleh respon sikit Wabi, ramai yang tanya pasal status dia dah confirm ke akan bina, akan dirobohkan, bila diroboh, orang tak apa clear bab tu. Bila dirobohkan, bila dibina, bila akan dibina, bila siap. Kalau ikut pengumuman Menteri Besar dan juga bila kita ikuti penjelasan dalam Dewan, dia nampak committed nak robohkan. Tapi dia belum berani nak beri komitmen bila nak bina. Kerana saya lihat masalah stadium Shah Alam ni, kita kena faham, bukan Perikatan Nasional tak setuju bahawa stadium ni dibina. Kerana kita lihat memang ada keperluan diserahkan kepada MBI, bukan kepada syarikat pemaju yang nak membangunkan. Jadi syarikat pemaju tak beritahu lagi tanah-tanah mana yang mereka agree. Dan 19 plot tanah ni hanya bernilai 300 juta. Katalah ditakdirkan pemaju tak bersetuju, daripada 19 mereka setuju 2 lot saja, maka kos itu masih tak cukup. Jadi pada saya sepatutnya fokus kerajaan negeri sekarang adalah menyelesaikan dari segi pembiayaan stadium ini, make it final, sahkan, setuju semua pihak, barulah dimulakan proses perobohan sehinggalah pembinaan semula stadium atau cara yang bagaimana untuk nak membangunkan stadium Shah Alam ini. Sehingga sekarang saya rasa pada pandangan saya, hemat saya, melihat kepada apa yang diumumkan oleh Menteri Besar, kerajaan negeri belum ada komitmen yang jelas bagaimana nak melaksanakan stadium Shah Alam ni. 300 juta 19 plot tanah tu. Kemudian the whole stadium tu kabarnya takkan melebihi 800 juta. Ya. Boleh YB explain tak? MB ada beritahu tak macam mana akan dapat 500 juta gitu? Katanya ada lagi tanah-tanah yang nak dikena pasti. Maksud semua tu land swapping lah sekarang ni? Semua land swapping. Tetapi kita pun tak tahu sama ada tanah-tanah yang ditunjuk ni atau tanah-tanah yang telah dikena pasti ni dipersetujui oleh pihak pemaju atau tidak. Okey, faham. Dan kalau kita lihat pada pengumuman kerajaan negeri, yang dilantik itu adalah sebuah syarikat yang tersenarai di bursa. It's a public listed company. Mana-mana syarikat yang tersenarai di bursa atau papan bursa kita, mereka perlu melaporkan kepada bursa, membuat pengumuman. Dan lepas buat pengumuman, mereka perlu dapat persetujuan daripada shareholder. Jadi ada banyak lagi step-step yang tak jelas, tak selesai. Maka untuk Menteri Besar mengumumkan bahawa bulan Oktober, bulan November, bulan Disember, Januari tahun depan nak roboh ni, pada saya satu tindakan yang kurang bertanggungjawab. Terutamanya untuk kami macam saya. Saya tengok bola di Stadium Shah Alam ni daripada banyak kenangan Stadium Shah Alam. Banyak kenangan. Don't comment. Saya tengok bola di Stadium Shah Alam ni daripada tahun 94. Masa tu yang amat berhormat Menteri Besar tengok bola Stadium Lakin lagi. Saya tengok bola di Stadium Shah Alam. Sempat lagi. Jadi tahun 94 dan stadium tu sekarang berumur 29 tahun. Saya mengalu-alukan untuk bangunkan semula sebuah stadium sebagai status kita sebagai satu kuasa bola sepak negeri Selangor ni dan juga di negara ni. Dan saya lihat kita pun dah beberapa tahun tak menang Piala Malaysia. Mungkin sebab aura stadium tu tak ada. Jadi sebab tu saya merasakan kita menyokong usaha ni, tetapi kita nak kerajaan negeri dari segi tata kelola, dari segi pembiayaan stadium ni kena jelas macam mana nak buat. Okey? Okey, Nasri. Masih banyak. Masih. Alright. Okey, itu dia. So, itu yang berlaku guys. Itu yang sedang berlaku di Sidang Dun Selangor. Kita cuba dapatkan kepada anda semua. Kita harap terima kasih banyak tolong ikut. Kita akan sepanjang PN Selangor akan jadi satu tempat untuk kita sentiasa update tentang perkembangan Sidang Dun di Selangor ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi isu Stadium Selangor ni saya boleh bagi sedikit lah. Stadium Selangor ni, kompleks sukan Shah Alam ni, keseluruhan kompleks tu 3.25 bilion. Ini jawapan Menteri Besar dan stadium tu sahaja akan dibina dengan kos tidak melebihi 800 juta. Ini fakta daripada Dewan saya ambil.
Tetapi kos untuk meroboh sahaja lebih kurang dalam 25 ke 30 juta begitulah. Dengan konsep land swapping lah, pertukaran tanah. Jadi isu dia ialah 19 plot tanah yang disebut oleh YB Dr. Hafiz tadi, yang disebut oleh Menteri Besar itu masih belum di-finalize lagi. Bahkan pemaju MRCB, tak silap saya, yang sepatutnya merobohkan tu masih lagi belum deal the exact tanah yang perlu, yang land swapping lah, pembiayaan melalui land swapping. Jadi itu yang berlaku. Kita tak pasti apa yang berlaku di pertengahan ini, sebab jangkaan roboh tu pada awal November ketika berita Menteri Besar Selangor sebut, dan dalam Dewan kemarin Menteri Besar sebut Disember akan dirobohkan. Disember akan dirobohkan guys. Dia akan dirobohkan. Jadi kawan-kawan semua pergi tangkap gambar sekarang, gambar Serba Shah Alam, buat kenang-kenangan, sebab akan dirobohkan dalam masa Disember atau Januari. Dan isu dia ialah pembiayaan untuk meroboh tu dan pembiayaan untuk membina tu masih belum finalize. Itu yang berlaku di Selangor. Jadi sangat kita bimbang lah. Kebimbangan ni disebutkan juga oleh Gombak Setia, sahabat saya, Hilman. Nabi Hilman sebut, dia bimbang, Hilman sebut dalam Dewan, sebut bimbang kalau Stadium Shah Alam ni dirobohkan kemudian terbengkalai sebab tidak cukup pembiayaan, tanah swapping tak dapat dipuashatikan lah, puashatikan oleh pihak-pihak berkepentingan. Yes, jadi korang setuju ke Stadium Shah Alam nak roboh bulan 12 ni? Korang tahu tak? Jawapan MB, jawapan Menteri Besar sebut dalam Dewan, Datuk Sri Amiruddin akan sebut akan diroboh pada bulan Disember ni. Jadi isu dia ialah nak roboh tu, nak bina tu bila? Sebab land swapping hanya 300 juta untuk 19 tanah, itu pun belum finalize lagi. Tapi kos keseluruhan stadium ialah 800 juta, which is kita inquiry lah dari mana, tanah mana yang akan di-swappingkan untuk projek ini. Okey, dia bukan soal kita tak setuju dengan stadium, kita mempersoalkan governance ataupun tata kelola pemilikan, perolehan, apa yang berlaku di sepanjang untuk proses untuk merobohkan dan membina Kompleks Sukan Shah Alam. Saya ulang, Kompleks Sukan Shah Alam kos dia 3.25 bilion. Stadium Shah Alam tu sahaja merangkumi tidak lebih daripada 800 juta. Jadi itu yang berlaku. Jadi pada petang ini Menteri Besar minta maaf, Datuk Seri Azmin, Ketua Bangkang, telah tidak bersetuju dengan keputusan speaker. Mereka sangat bantah dengan speaker Dewan yang menggunakan kuasa veto untuk meneruskan mesyuarat, melantik dan menggugurkan nama-nama lantikan yang dipersetujui di awal oleh pihak Perikatan Nasional tapi digugurkan, dan banyaklah perkara-perkara yang yang mengundang ketidakpuashatian Ketua Bangkang. Menariknya sidang DUN kali ini sangat-sangat best, sangat-sangat dramatik dan begitu teguh. Alright. Betul, Umdak dengan kita pun jangan kata kena berat cecah. Stadium Selangor akan guna buat masa ni, Selangor akan gunakan MBPJ. Korang pernah pergi tak MBPJ? Majlis Bandaraya Putrajaya, Majlis Bandaraya Putrajaya, MBPJ. Dekat Kangan Jaya. Stadium tu lah. Kita akan gunakan situ sebagai stadium Selangor. Setakat yang saya tahu lah. Okey. PN akan masuk balik tak? Allahu'alam. Soalan cantik tu. Saya tak pastilah yang tu. Saya tak pasti. Cuma doakan agar sidang DUN hari ini adalah sidang terakhir. Sidang DUN untuk Selangor akan bersidang balik pada bulan 2, tak silap, bulan 2 tahun depan. Doakan agar ada perubahan kerajaan berlaku. Jika pusat berlaku perubahan kerajaan, insya-Allah kita akan tangguhkan di kemudian hari lah. Pasti tak cukup jumlah. Tak. Memang akan buat stadium. Jangan korang kata roboh buat apa? Jangan kata roboh pergi buat apa nama ni? Kondo ke apa, janganlah. Buat stadium. Cuma kita bimbang perolehan tu, land swapping tu tak selesai. Okey. Awal kan kepada semua kita akan debate lagi. Kita akan debate lagi tentang perbahasan belanjawan 2024 insya-Allah, mudah-mudahan. Okey. Terima kasih daripada saya.
2SK di Sedang Dun Dewan Selangor. Assalamualaikum, bye-bye. Oh, Iqbal, ada ngomong dia. Okey, Hilman Baik. Hilman set kita bah.